Tengok muka surat 5. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Muka surat 5. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Agama tu benda apa? Itu dia nak hurai di situ. Nah, kita mengaji yang tu. Kita mai sebutnya, saya agama Islam. Agama apa benda? Islam apa benda? Atau takrif dia dulu. Begitu. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Bermula agama itu. Dia nak beritahu pada kita, bagi kita faham. Yang kata agama main sebut saja di mulut, tapi kita tak faham, tak mau macam tu. Bermula agama itu ialah ibarat, yakni satu tuturan ataupun cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang didatangkan, undang-undang yang didatangkan daripada Allah Ta'ala ke atas Rasul dia, supaya undang-undang itu menyampaikan akan Rasul kepada manusia. Agama di benar apa? Ataupun dikatakan agama itu boleh dua terjemahan. Atau dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang. Tulis itulah undang-undang Allah, iaitu Al-Quran dan hadis. Itulah makna dia agama. Kalau orang tanya kita, Haji, agama apa dia? Agama ni undang-undang Tuhan, bukan undang-undang kerajaan negeri Selangor, bukan. Agama ni undang-undang Tuhan. Mana dia undang-undang Tuhan? Al-Quran dan hadis. Jawab macam tu kalau orang tanya kita. Undang-undang. Jadi kita nak kena ikutlah undang-undang tu. Kerajaan Malaysia buat undang-undang jalan raya, hang kena ikut undang-undang jalan raya. Kalau tak ikut undang jalan raya, hang kena saman. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat undang-undang kepada manusia. Ada manusia ikut undang-undang Allah, jadi Islam dia. Ada manusia yang tidak ikut undang-undang Allah, maka jadi kafir dia. Itulah agama. Agama dia benar apa? Undang-undang Allah Ta'ala. Begitu. Fahamlah itu agama. Dia nak beritahu yang tu je. Jangan kita lupa. Maknanya kita kena ikut undang-undang Tuhan. Apa undang-undang Tuhan? Banyak. Kan? Yang didatangkan, dan undang-undang itu yang didatangkan daripada Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Allah bagi sampaikan kepada Rasul, Rasul sampai pada kita. Itu undang-undang. Kemudian menyampai mereka itu Rasul, rojok situ. Kemudian sampai menyampaikan mereka itu akan Rasul, akan segala umat-umatnya. Kemudian menyampaikan mereka itu Rasul akan segala umatnya. Wajib dia kena sampai. Mustahil Rasul tak sampai undang-undang itu kepada kita. Kalau dia tak sampai, dia bukan Rasul. Dia terkeluar daripada sifat yang wajib bagi Rasul, iaitu tabligh. Siddiq, amanah, tabligh. Nak jadi Rasul, kena menyampai. Wajib mereka ini kena menyampai. Menyampai apa? Menyampai undang-undang itu kepada umat masing-masing. Begitu nah? Itu maksud dia agama. Itu saja dia nak beritahu. Iaitulah dinamakan agama Islam. Agama Islam. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu, siapa-siapa yang ikut undang yang Rasul bawa kepada kita hari itu, dinamakan Muslim. Tak ikut undang-undang tu, hang tak nama Muslim. Tu nama dia agama. Itu saja nak pergi faham itu. Yang ni orang yang beragama Islam, maka nyata daripada takrif itu. Fahamlah kita daripada definisi itu, takrif itu, bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah. Habis, clear. Faham tak kita? Hari ni, pagi ni kita dah faham dah. Orang tanya kita agama apa dia? Faham dah, kita dah mengaji hari ni. Pagi ni
undang-undang Tuhan. Hang agama apa? Saya agama Islam. Agama tu apa dia? Agama dia tak faham lagi. Agama tu undang-undang. Undang-undang siapa? Undang-undang Allah. Hang nak ikut dah undang-undang Allah. Nak ikut kena sembahyang, kena puasa, kena zakat, jangan mencuri. Banyaklah undang-undang Allah, undang-undang suruhan, undang-undang larangan. Kena ikut, kena tunduk. Begitu. Tapi ramai yang tak faham agama. Dia tak tahu. Tu takrif dah agama. Kena bagi ingat, bagi faham elok-elok. Ialah kena kepada undang-undang Allah. Undang-undang yang dihantar akan dia, akan undang-undang rojak situ, dengan melalui rasul-rasulnya daripada yang bersangatan, bersungguhan ataupun bersangkutan undang-undang itu dengan akidah. Undang-undang tu dia berkaitan dengan akidah. Hang kena aktiqat macam ni baru betul. Aktiqat macam ni salah. Pegangan hang macam ni tak boleh, salah. Jangan duk kata Tuhan duk atas langit. Jangan kata Tuhan tu bertempat. Jangan kata Tuhan tu berjisim. Ini dia berkaitan dengan undang-undang. Kadang-kadang tengok, dan berkaitan undang-undang itu berkaitan dengan ibadat. Ni ibadat kita ni. Undang-undang Allah ada. Undang-undang Allah. Kena sembahyang. Sembahyang pula macam mana? Semua ada berkaitan dengan ibadat. Dan muamalah, jual beli pun ada juga. Mai semua itu dia panggil agama. Dan juga munakahat, nikah kahwin dan sebagainya, dia kata di situ. Nah, dan sebagainya. Bermula undang-undang Allah itu 5 perkara. Dia bahagi pula 5 perkara. Undang-undang Allah tadi ni 5 perkara. Dia terpecah ataupun terbahagi kepada 5, iaitu wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ni kita panggil apa dia? Undang-undang Allah. Kalau orang tanya kita, undang-undang Allah ni apa? Wajib, haram, sunat, makruh, harus, pun boleh kita jawab macam tu. Paling senangnya undang-undang Allah ni apa dia? Undang-undang Allah, Al-Quran dan hadis, pun boleh juga. Kalau orang tanya, kita jawab 5 benda tadi pun boleh juga. Tonton buatlah apa di atas dunia ni tidak terlepas daripada 5 benda ni. Ada dalam tu bid'ah. Termasuk undang-undang Allah ada bid'ah? Tak. Tu dia kata 5 saja. Bid'ah ni macam mana? Ni bab lain. Hang nak kena faham takrif bid'atun badal ainha. Apa kalimah tu? Yang tu kena hurai lain. Kullu bid'atun dalalah. Kul tu kalimah, kalam tu hang kena hurai elok yang tu. Kena dia bukan termasuk dalam hukum syarak yang tu. Agama ni pun boleh juga kita. Kalau orang tanya kita, Syekh, agama ni apa dia? Hukum syarak pun boleh juga. Apabila sebut hukum syarak, tak boleh lari daripada 5 perkara tadi tu. Tu dia panggil hukum syarak juga. Habis itu. Maka tiap-tiap daripada apa pekerjaan manusia itu tidak terkeluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut itu. Buatlah apa pun atas dunia ni, mencuri apa hukum, wajib ke sunat mencuri itu mesti ada hukum dia, undang-undang yang Allah buat. Faham dah situ. Dia nak bagi kita faham yang tu saja. Yang dinama akan dia, nak rujuk mana tu? Baik, saya baca semula balik. Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu, apa saja kita buat di atas dunia ni, tidak keluar, tidak terlepas daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut itu, yang dinama akan dia, nak rujuk mana? Tulis, dinama akan dia akan wajib, sunat, haram, makruh. Akan dia tu kena rujuk kat situ. Jadi kita baca macam mana? Dinama akan dia, akan wajib,
akan sunat, akan haram, akan makruh, dinamo dengan hukum-hukum syarak. Nama dia hukum syarak. Yang tu yang kita nak sebut tu. Hukum syarak tak boleh ni. Apa hukum syarak? 5 benda ni tadi. Faham dah kita daripada situ. Mahkamah syariah. Syarak. Mahkamah tempat undang-undang Allah. Syarak tu undang-undang Allah. Apa dia undang-undang Allah? 5 benda tadi itulah. Duk bincang kat situ. Mahkamah itulah. Hang buat benda ni apa hukum? Hang buat benda ni makruh kah, sunat kah, wajib kah, haram kah, harus kah? Dia panggil syarak. Kan? Dinamo akan dia hukum syarak atau hukum taklid. Boleh juga kita panggil hukum taklid, boleh juga hukum syarak. Apa hukum taklid? Taklifiyah dia panggil. Hukum taklid ni hukum diberatkan di atas seseorang itu. Tu dia panggil hukum taklid. Hukum yang memberatkan ke atas mukallaf. Mukallaf ni setiap satu orang. 5 hukum ni semua ada kita kena tanggung. 5 hukum tu. Apa dia? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tiap-tiap kita seorang-seorang ni kena tanggung 5 hukum tu. Tu dia panggil taklif. Kita kena pegang. Ada pada kita. Kita nak mencuri apa hukum. Mengaji pagi ni apa hukum. Wajib kah sunat, haram kah harus. Tiap-tiap seorang kita tanggung hukum tu. Taklif dia panggil, memberatkan ke atas seorang. Atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf macam mana pula? Sampai umur dia tak gila. Tu. Kalau tak sampai umur lagi, dia belum balik lagi, dia tidak ditaklifkan 5 hukum tu atas dia. Tak ditaklif lagi. Dia sampai saja umur, akil balik saja, hukum tu ada dah atas bahu dia. Begitu, kena semayang, kena puasa. Dulu tak sampai balik lagi, tak sampai umur lagi, tak wajib semayang lagi. Kan? Sampai je 15 tahun, kena semayang, kena puasa. Tengoklah kita tinggal semayang. Masa umur kita 15, 16 dulu, semayang kadang kita. Nak kena cek balik lah tu. Banyak kita tinggal solat, maka banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis gitu. Kita baca bagi laju sikit. Ini. Yang lagi akan datang akan dia yang disebut, yang lagi akan datang menyebut akan dia, akan hukum syarak. Akan dia itu kena rujuk pada hukum syarak. Ya. Dia kata lagi akan datang, kita akan bincang bagi panjang lebar tentang hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Baru boleh pergi wujud khidam. Nak kena lapis yang tu dulu, nak kena langgar yang tu dulu, nak kena bahas hukum syarak dulu, nak kena bahas hukum adat dulu, nak kena bahas hukum akal dulu, baru boleh pergi kepada wujud qidam baqa. Kalau kita nak menghukum sifat Allah tu tak boleh. Oleh kerana kita tak mengetahui hukum adat. Cuba tengok hari ni, makan ubat tahan sakit, syirik masuk neraka. Pula ada tu. Ada lah. Banyak doma hantar WhatsApp kat saya ni. Ustaz macam mana ni? Makan ubat tahan sakit saya ni jadi gaut. Duk makan ubat tahan sakit ni gaut ni. Duk dengar ni ceramah ustazah ni macam betul ni. Saya kata, jangan mari sini. Mari Masjid Penambaran Jaya kita mengaji dulu. Kita mengaji dulu. Yang tu kena faham hukum adat. Ustazah ni kata, Allah bagi kita sakit, Allah nak kifarahkan dosa kita. Betul tak? Betul? Allah ni bagi kita sakit. Yang bagi sakit siapa dia? Allah. Allah bagi sakit, tiba-tiba kita makan ubat tahan sakit. Nak lawan Tuhan. Pula dia bahas pikot tu. Ni ustazah ni. Jadi kalaulah kita ni makan ubat tahan sakit, Allah bagi kita sakit, patutnya kita kena redha. Dia kata, biar bagi sakit tu lah, Allah nak kifaratkan dosa kita. Jangan duk makan ubat. Kalau kita makan ubat, tanda kita tidak redha dengan ketentuan Allah. Pula saya kata, jam otak nak kena fikir pula lah. Lagi satu dia kata, kalau kita makan ubat,
maka kita pergi kata ubat tu menyembuh syirik kita. Pula dah dua orang dalam tu. Betul tak? Hak dia fikir tu logik akal dia. Logik akal dia, cara dia fikir. Tapi kita kata main mengaji hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Nak boleh kata syirik, nak boleh kata orang tu tidak redha dengan ketentuan Allah, main mengaji hukum adat dulu. Ni dalam kitab kita ni tak termuka surat berapa lah. Dia ada hukum adat, hukum syarak, hukum akal, baru boleh pergi pada wujud qidah. Kita kata macam ni, tiap-tiap penyakit tu ada ubat dia. Siapa yang sebut? Perdana Menteri sebut, Perdana Menteri yang ke-10 sebut. Dah, Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut. Tiap-tiap penyakit ada ubatnya. Kamu carilah ubat tu. Nama dia usaha ikhtiar. Allah bagi penyakit, Allah nak bagi kifarat dosa kita, betul kalau kita sabar. Ya? Kemudian Allah kata pergi cari ubat. Nama dia usaha ikhtiar. Makan ubat tu. Makan ubat tu bukan kita tidak reda. Allah suruh kita makan ubat. Kemudian kita makan ubat, kita kata, peneduh ni boleh sembuh. Tak syirik pun. Allah reda benda tu. Kenapa Allah reda? Kerana usaha ikhtiar yang Allah suruh. Kita ambil ajar pergi nak masak hari ni. Cik Endun nak masak hari ni. Ambil pisau, potong kangkung. Nak masak sayur kangkung kan? Siapa memutuskan kangkung tu? Pisau ataupun usaha kita? Pisau ataupun Allah yang memutuskan? Hakikatnya Allah, tapi di atas usaha ikhtiar kita mengaku kata hang potong pun hang yang memutus, aku redha. Allah kata jangan buat macam tu. Ni siapa potong kangkung ni? Allah potong. Orang nanya orang kata siapa masak ni? Allah yang masak. Sudahlah. Ni siapa makan nasi ni? Allah yang makan nasi. Dak, usaha ikhtiar kita mengaku hang punya pun tak apa. Kita ambil gaji, kita potong-potong kayu. Orang main tanya, Haji, siapa potong kayu? Saya yang potong. Hakikatnya Allah yang memutuskan. Tapi kita mengaku kita punya disebabkan usaha ikhtiar kita. Allah redha. Hakikatnya Allah lah yang memutus tu. Bukan gaji tu, bukan pisau tu. Pisau tidak memutuskan sesuatu. Kan? Nabi Ibrahim potong anak dia, lahir Ismail, tak putih-putih. Sebab itulah dia panggil memutuskan sesuatu itu harus pada akal, mustahil pada adat. Yang ni yang kita nak kena ngaji. Mustahil pada adat, tapi harus pada akal. Betul nak kena mengaji ilmu akal, ilmu adat, ilmu syarak untuk kita nak menghukum di atas kekuasaan kejadian-kejadian Allah. Tak mengaji yang ni, pergi hukum kata syirik Dan nampak tak? Harus pada akal. Tengok, api adat, kata api ni hukum adat. Kita bahas hukum adat dulu. Hukum adat, api apabila bakar hangus. Kayu yang kering apabila masuk dalam api, hukum adat wajib hangus. Hukum adat. Tapi hukum akal harus pada akal. Nabi Ibrahim dibakar dengan api, tak bakar. Kenapa dia? Harus pada akal. Benda tu Allah nak bagi hangus, Allah tak bagi hangus, pada akal kita boleh terima. Tapi pada adatnya, kebiasaannya api menghanguskan sesuatu. Inilah penting tak tuan-tuan hukum adat. Untuk kita nak menghukum Tuhan kita, kena mengaji 3 lapis ni dulu. Itu cara kita mengajar di pondok-pondoknya macam tu. Kalau tidak, kita nak menghukum tak boleh. Begitu. Habis tengok tak. Tengok jam. Sikit lagi. Ataupun hukum-hukum taklifiyah yang lagi akan datang menyebut akan dia akan hukum syarak di dalam huraian hukum-hukum syarak, insya-Allah dia kata di situ. Maka nyata
Maka nyata pula daripada huraian-huraian ini bahawa pengenalan agama itu ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama. Kalau tahulah macam ni hukum agama yang macam kita duk belajar tadi, maknanya ramai orang yang tak tahu agama. Dia pandai sebutnya. Dia pandai sebutnya. Pergi tanya lah, tuan pergi tanya, test tengok. Agama ni mana apa? Tengok apa dia nak jawab. Pasal apa dia tak boleh jawab tu? Pasal dia tak duduk dalam majlis ilmu. Pasal dia tak main mengaji. Orang duk mengajar wow pagi ni dia duk tidur sedap. Jahil lah. Apabila jahil nak buat amalan tak pakai. Ni saya baru balik daripada umrah. Kan balik nah. Hari ni pagi ni dah okey balik, dah stabil balik. Otak pun dah makin clear balik. Ceramah baru ni dah sampai ke LA, dah WhatsApp macam-macam. Ustaz, malam ni ada tak? Malam ni ada tak? Termasuklah Cik Indon, saya kata cuti lah ni, bengong lagi ni. Kan? Kenapa jadi bengong? Kita masa ni subuh. Kalau masa ni kami di Mekah pukul 2 pagi. Ni saya ceramah 2 pagi. Tak bengong nak ceramah 2 pagi. Tengah tidur sedap-sedap. Dia masa kita dengan Malaysia ni, sana malam, sini pagi. Sini pagi, sana malam. Jadi kita dah duduk sana 2 minggu. 2 minggu jadi duk ikut apa ni masa sana lagi. Balik ke Malaysia duk bengong lagi kan. Semalam boleh tidur. Yang sebelum ni pukul 2, pukul 3 tak ada nak tidur apa hal lagi. Kerana duduk biasa di sana tengah hari. Begitu. Ya, masa dia. Naik kapal terbang ke LA nak pergi ke Jeddah. Ni cerita nak agama ni penting. Agama ni penting tuan-tuan. Saya bawa orang belanja saya pergi umrah. Alhamdulillah. Anak-anak murid kita ni jenis orang kaya-kaya, datuk, tan sri apa semua. Ustaz, kami nak bawa ustaz pergi umrah. Belanja ustaz. Saya kata, jom orang belanja, saya pergi je. Siapa tak nak pergi kan? Orang belanja sehari sekali pun boleh kalau orang nak belanja saya. Kan? Gitu. Jom. Dia ni dah lah kaya. Dia buat pula company ni nak pergi umrah ni. Dia baru buka. Nama dia Abatni Travel. Nama macam Hindustan sikit. Saya kata pasal pun nama ni macam Hindustan ni. Nama syarikat masa saya mula-mula nak bangun jadi orang kaya. Saya tak nama tu. Buat apa dia? Duk angkut sampah. Bawa lori sampah ke taman ni, lori satu tan. Daripada satu tan bertantar berpuluh-puluh lori. Taman mana pun kira nampak lori dia. Penamaran Jaya. Kaya lah. Kan? Dengan ada pasar rayanya macam Ebit Liu tu, pasar raya sana sini. Kat Puncak Alam pun ada pasar raya dia. Alhamdulillah, kita bangga orang Melayu kita pun jadi kaya macam tu. Anak murid kita amailah. Kemudian dia ada ni dah datuk geng motor besar lah. Kan geng motor besar, geng-geng datuk semua motor besar-besar. Pergi Hanyai, pergi mana kan. Saya kata nak pergi mana pun tak apa. Janji kita mengaji, kita buat ibadat. Jangan pergi kat sana pergi buat benda lain, tak mau kan. Tapi dah hobi dia macam tu, tak salah. Saya kata jumpa masjid, naik motor besar, berhenti sembahyang. Ustaz, jomlah naik, kami nak beli motor. Saya kata takut motor tu hilang. Nampak motor saja, tuan tak nampak saya lagi. Motor besar-besar, saya bawa motor Honda Cup pun macam nak terbalik. Orang kecil besar ni nak bawa motor nak nampak macam mana. Kata naiklah. Ustaz, jom kami nak bawa pergi umrah. Pergilah umrah dengan travel dia, promosi. Ustaz jadi mutawif lah. Saya kata tak boleh, saya mutawif tak boleh. Kerana tak biasa. Lepas custom ni nak pernah jumpa kat benar kita, kan biasa benar tu. Baru pergi 2 kali. Ambillah mutawif lain. Okey ustaz jadi pembimbing mutawif. Tengok mutawif ni buat ustaz tegur lah. Saya kata tak apalah, kalau yang tu tak apa, sikit-sikit pun kita kena tegur lah. Naik dalam kapal terbang Arab Saudi punya besar. Naik kapal terbang pukul 4 petang. Dah semayang asar dekat situ, dekat KLIA semayang asar. Ustaz, nanti kita jamak mutawif. Dia tak tahu lagi saya siapa mutawif ni pun. Jadi ustaz, nanti kita maghrib isyak kita jamak takdim di atas kapal terbang. Okeylah, tak apa, betul lah tu. Jamak takdim.
Ada spray dah, air nak spray nak untuk nak buat wudu, ada semua cek semua. Dalam kapal terbang tu ada syarikat macam-macam, tiram. Pernah dengar tak? Andalusia. Macam-macam lah di situ satu kapal terbang tu. Mai duduk. Saya duk haraplah kursi saya, seat saya ni ada awet. Seronok sikit. Tengok makcik dua orang. Makcik dua orang daripada Terengganu. Daripada Andalusia. Ustaz dia duduk depan, kursi depan, kursi belakang, Datuk kawan saya ni. Kemudian saya ni jenis takut naik kapal terbang. Tasbih pegang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takut meletup kalau lagi apa syahid ke aku kalau rumah tu ingat yang tu. Lagi bini aku siapa nak jaga. Takut dengan kapal terbang ni. Lebih lagi duduk betul tingkap, sayap kapal terbang duk lembut macam tu. Saya kata sat lagi patah habis tu. Aduh dia ingat benda tu. Takut la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis pusing pula, habis dah pusing. Duduk atas dah baru stabil. Sampai setengah jam, mutawif dia ni kata kepada ni, hak makcik-makcik dua orang ni. Kan? Dia kata ni masuk waktu dah. Mai semayang. Pekat spray semua. Semayang. Ustaz ni pun hak motor, tapi dia bukan ustaz saya. Ustaz hak geng lain. Semayang Allahu Akbar. Mai atas kursi lah. Duduk tu. Semayang. Saya duduk tengok, oh dah semayang lah. Saya pun tak semayang lagi. Duduk tengok habis. Makcik ni tadi kata, adik, dia panggil adik ke saya? Dah kecil kan? Dia panggil adik. Dalam hati aku, hang tak tengok kan jagut aku banyak ni, takkan adik lagi kan? Dia kata, adik, masuk waktu orang, adik kena semayang. Makcik ni kata. Makcik dua orang ni pun kata, semayang. Saya kata, baik, saya nak semayang. Saya kata, makcik dah semayang kan? Semayang lah, tapi saja nak tanya lagi. Kan? Dah semayang kan? Dia kata, semayang dah. Saya kata, makcik kena semayang lain tau. Pasal apa dia tak? Makcik semayang tadi tak pakai. Kalau nak ikut saya lah, apa yang saya faham, takbiratul ihram wajib kena berdiri kalau mampu berdiri. Kena mengaji syarat rukun. Sebelum nak takbiratul ihram ni, takbir diri takbiratul ihram, rukun semayang. Mana dia rukun semayang? Allahu Akbar. Itu rukun takbiratul ihram. Sebelum nak takbir, apa syarat dia? Kena berdiri, syaratnya. Kena dengar ke telinga sendiri. Kena menghadap kiblat, itu syarat dia. Hang duduk dalam kapal terbang, kena bangun dulu. Allahu Akbar, kiblat. Allahu Akbar, baru duduk. Baru sah. Saya kata kat Matawif ni, walau nak tegur pun bahasa bersalah. Aku nak tegur ke dia ni? Tak tegur saya lagi depan aku apa Allah nak jawab kat aku esok kalau aku tak tegur dia. Lelah tegur juga. Saya kata, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Cuba Ustaz cek balik. Saya rasa takbiratul ihram ni kena berdiri. Dia balik tengok saya. Tak kata apa. Saya kata kena berdiri. Takbiratul ihram kena berdiri. Tegur kat situ juga. Nak suruh dia sembahyang lain, bukan nak menjatuhkan aib dia. Kan? Mungkin Allah uji saya kan macam tu, kita pun tak tahu macam mana. Saya kata takbiratul ihram kena berdiri. Kecuali yang tak boleh berdiri ni, sembahyang dalam kereta kita rendah kan, nak bangun macam mana, terantuk lah. Kecuali kita pergi mancing di tengah laut, naik sampan, masuk waktu nak berdiri tak boleh, ombak nak akan berdiri, jatuh laut kita, maka duduk boleh. Syarat dengan rukun tak sama. Kita tengok syarat wudu dengan rukun wudu. Rukun wudu, syarat wudu. Sebelum nak ambil wudu, apa syarat dia? Mengetahui yang mana sunat, yang mana wajib. Itu syarat dia. Belum berwudu lagi. Macam itulah takbiratul ihram pun. Dia ada syarat, ada. Siapa yang mengaji kat sini? Ada yang mengajar kat sini kan? Kitab Safinatun Najah. Ada kan? Tak ada. Kitab fiqh. Ustaz dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Cikgu dah meninggal. Siapa pernah mengaji muka surah 10? Ustaz Abdul Rahman. Ya? Dia mengajar Safinatun Najah. Bab fiqh. Kalau tengok dalam kitab tu,
syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Banyak dia syaratnya. Kena dengar, kena menghadap kiblat, kena berdiri. Ni pakcik-pakcik yang semayang di masjid, semayang atas kursi, kena berdiri sekejap untuk takbiratul ihram baru duduk. Ni dak pergi semayang atas kursi, duduk, Allahu akbar, tak sah. Syarat dia kena berdiri. Saya nak bagi tahu apa dia tuan-tuan? Perbuatan itu juga termasuk dalam agama. Kalau jauh dengan majlis ilmu, kita buat ibadat, bukan ibadat nama dia. Ni yang ni Imam Ghazali sebut. Tapi dah mengaji perduain bab sembahyang, bab wudu saya dah faham dah, tak payah pergi mengaji. Ni baru ni kawan cerita ni. Jadi imam di masjid, tengah sujud batal terkentut. Tu imam semayang di masjid, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pun tembok. Dia pun dah batal, keluar macam tu ya. Makmum di belakang ni ramai, pahal ni sujud lama sangat ni. Tentu tak jelaru kan. Dia tak kata Allahu akbar nah, dia sujud, dia tengok kentut, dia pun bangun. Batal kan? Kena keluar dah batal. Makmum ni apa hal lama sangat ni? Satu orang dia tengok-tengok, tak ada imam. Dia terus kata, ni makmum yang duduk belakang tu imam. Dia kata, imam tak ada dah. Apabila dia kata imam tak ada, geng-geng yang sebelah sana, sebelah sini, dia tak nampak tu imam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu ingat imam mati pula dah sana. Dah celah habis satu masjid. Kata kawan ni bukan imam mati, imam tak ada, imam ni tak ada, tak tahu pergi mana. Tengok imam duk ambil wudu kat luar sana. Kawan ni kata, patutlah berdesing kat telinga aku, dia langkah tepi telinga aku. Berangin dia kata. Rupanya ni punca dia apa dia tetap tak ada ilmu. Tu imam pun tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Nampak macam mana? Kita Allahu akbar bagi bangun dulu. Padahal kita batal, tak boleh meneruskan sembahyang, berdosa. Tapi dalam keadaan sujud, terkentut dalam sujud, Allahu akbar, orang dah nampak, baru kita bangun. Sekali lagi take over beli orang yang belakang ni. Tapi kalau tak ada ilmu tuan-tuan, tentu jadi celahu lebih. Punca dia apa dia? Jauh dengan majlis ilmu. Pak tu kita kata perduain ni, jangan kita ingat perduain ni bab sembahyang saja. Aqidah perduain, tasawuf perduain. Kan? Hari ni ngaji perduain tak mau. Saya nak ngaji tafsir, saya nak ngaji hadis. Oh, hebat dia. Kan? Hadis itu. Banyak lagi lah cerita-cerita ni tak ada ilmu. Umrah ni bab ibadat. Jadi ustaz-ustaz yang jadi mutawif ni tuan-tuan, dia pergi kursus nak jadi mutawif. Dia kursus bahasa Arab, dia kursus ni sejarahnya kat sini, cerita dia macam-macam, nak bawa orang kan, itulah. Tapi hukum hakam dia slow sikit ya, ni masalah. Nak masuk raudah, orang perempuan nak masuk raudah hari ni, nak kena ada apa dia, kena download tu dulu, app dia tu dulu, tunjuk kat polis ni baru boleh masuk raudah. Jadi orang perempuan nak masuk raudah pukul 1 pagi. 1 pagi ustaz tanya mutawif ni, kami masuk 1 pagi nanti sampai kat raudah, boleh tak kami tahajud? Oh tak boleh, kena tidur dulu. Pula dah. Saya kata ustaz, tidurnya sunat. Kalau kita tak tidur sampai pagi, tak boleh tahajud begitu, nak kena tidur juga? Tak. Tidur dulu tu baru tahajud afdal. Kalau tak tidur, tak ada masalah apa, boleh buat tahajud. Janji 1/3 malam. Jangan pukul 11 dah buat tahajud, 11 malam buat tahajud dah, yang tu tak boleh. Dia mesti 12 ke atas, pukul 1 ke atas baru boleh buat tahajud. Dia panggil 1/3 malam. Bukan syarat kena tidur. Mana tidur itulah afdal. Sunat kita tidur dulu, lepas tu walaupun 1 minit tidur dulu, lepas tu baru tahajud. Itu afdal. Tapi kalau tak tidur, hari ni kita makan tungkak ali banyak sangat, malam Jumaat tungkak ali bantai banyak sangat, tak tidur-tidur,
boleh tahajud juga. Kalau tidak, tak boleh tahajud. Kalau nak syarat dia kena tidur, dah macam tu. Nah, nak cerita pada tuan-tuan, agama tu penting lah. Banyak lagi selok-selok belok dalam sembahyang ni, kita duk rasa tahu dah. Rupanya kalau kita mengaji lagi, dia makin satu benda yang kita tak pernah dengar. Habis itu. Jadi kita sampai mana? Wallahu alam, sampai kat situ. Nanti kita sambung lagi. Kita tengok nak berhenti kat mana. Kena ada stesen dia berhenti. Tengok muka surat 6 tu, kita tanda kat situ. Dan kejadian agama itu, atau terbentuknya agama itu atas 3 perkara. Ambil tempat situ. Nah, berhenti itu. Dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara, iaitu Islam, iman, dan ihsan. Nanti kita akan urai Islam tu benda apa, kan? Yang kata iman tu benda apa, ihsan tu benda apa. 3 benda ni kena ada tiap-tiap orang yang bernama Muslim. Kena faham dan kena ada benda tu. Kena ada ihsan. Terutamanya kita sembahyang, lagi-lagi kita kena ada ihsan. Kalau sembahyang tak ada ihsan, tak terpakai. Maka dia terpecah pada 3 pula agama tadi. Agama tadi kita faham dah, undang-undang Tuhan yang Tuhan bawa mai datang daripada Rasul yang sampai pada kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ni dapatlah sedikit ilmu. 1 jam 10 minit. Lama lah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami ilmu agamamu ya Allah. Alimkanlah kami dengan tafsir Al-Quran. Alimkanlah kami dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimkanlah kami dengan ilmu fardhu ain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan kami jahil dengan ilmu agamamu ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami di dunia ini ya Allah dalam keadaan kami jahil dengan ilmu agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami ya Allah dalam beribadat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak ya Allah. Ya Allah, kami banyak berdosa kepadamu ya Allah. Dosa mata kami banyak ya Allah. Mata kami melihat benda yang haram banyak ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak ampun dosa mata kami ya Allah, mata kami akan dibakar dengan api neraka di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa lidah kami ya Allah, dosa mulut kami ya Allah. Dosa mulut kami banyak masuk benda-benda yang haram ya Allah. Dan ya Allah, sekiranya Engkau tidak ampun dosa mulut kami ya Allah, akhirat nanti mulut kami dipenuhi dengan api neraka-Mu ya Allah. Kami takut dengan api neraka-Mu ya Allah yang sangat panas ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaki kami yang berjalan pada tempat maksiat ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa tangan kami yang melakukan maksiat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesiankanlah kepada kami ya Allah. Kami tidak sedar karena kami jahil ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam beribadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ringankanlah tulang kami untuk melakukan taubat padamu ya Allah. Kami teringin nak bertaubat padamu ya Allah, tetapi kami tidak ada kekuatan ya Allah. Berilah kekuatan itu pada kami ya Allah. Bantulah kami untuk bertaubat padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah segala penyakit-penyakit kami supaya senang kami beribadat padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami pula ya Allah, kepada adik abang kakak kami ya Allah. Berilah taufik dan hidayah kepada penduduk taman ini ya Allah, penduduk taman yang sama dengan kami ya Allah. Mereka saudara kami ya Allah, mereka satu agama dengan kami ya Allah, mereka jiran kami ya Allah, tetapi mereka tidak dapat datang di sini ya Allah. Engkau gerakkanlah hati mereka ya Allah untuk datang ke surau ini solat secara berjemaah ya Allah. Kami tidak mampu berdakwah kepada mereka, kami tidak mampu mengajar mereka ya Allah, kerana kami pun jahil ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jangan sisihkan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami yang sangat berjasa kepada kami ya Allah. Ibu bapa kami telah melahirkan kami bersusah payah ya Allah, menjaga kami menjadi orang yang berguna ya Allah, tetapi kami kurang amat berat kepada mereka ya Allah. Hari ini mereka dah tidak ada lagi ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah, tempatkanlah ruh mereka di kalangan orang-orang yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya ibu bapa kami masih hidup lagi ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah, berilah kesehatan kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.